Ada satu riwayat lagi daripada para ulama sendiri mengatakan bahawa Dajjal itu dipelihara oleh Jibril. Maksudnya masa dia kecil tu, dia dipelihara oleh Jibril. Maksudnya dia ambil sesuatu yang Jibril tinggal pula. Yang berupa dakwat daripada Jibril, kata setengah ulama. Riwayat tu ada daripada kitab tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Maknanya hadis tu berkenaan Jibril rajin duduk tolong budak ni. Yang kata budak tu ialah Dajjal itu sendiri masa kecil dia. Maksudnya masa Dajjal tu kecil, ada orang pera dia. Maksudnya Jibril duk pera dia sebab apa? Sebab dia tu tidak boleh berjalan. Hadis tu berbunyi begini. Dan Samiri mengetahui Jibril kerana ibunya ketika takut anak laki-lakinya akan disembelih, meninggalkannya di suatu gua dan lalu menutup gua itu. Jibril suka mendatangi anak itu dan memberinya makan dengan jemarinya. Anak itu mendapatkan air susu pada sebahagian jemari Jibril dan mendapatkan madu serta lemak pada jemari lainnya. Begitulah ia mengurusnya sampai tumbuh dewasa. Ketika bertemu dengan Jibril di laut tempat Firaun tenggelam, ia mengenalinya. Lalu ia menggenggam jejak kudanya. Maksudnya, yang disebut sini adalah As-Samiri. Yang kita riwayat dah tadi itu, As-Samiri itulah menurut setengah pendapat ialah Dajjal itu sendiri. Maksudnya, Dajjal itu ialah Samiri. Disebutkan dalam Al-Quran bahawa Musa alaihissalam atau Nabi Musa berjumpa dengan As-Samiri pada ketika dia telah menyelamatkan Bani Israel dan dia singgah pada seberang laut merah tu, yang setengah pendapat mengatakan di Sinai. Seberang laut merah mana di Sinai. Mana di situ Dajjal ikut sekali. Lalu ayat Al-Quran menyatakan bahawa iaitu yang bernama As-Samiri. Dan dia pun melemparkan sesuatu daripada jejak Jibril. Dalam ayat Al-Quran tersebut menyatakan bahawa As-Samiri itu melemparkan sesuatu daripada jejak Jibril. Jadi menurut hadis disebut bahawa As-Samiri itu mengambil sesuatu yang daripada jejak Jibril, iaitu disebut sini jejak kudanya. Ini jejak kuda Jibril. Maksudnya dia tahu bekas jejak kuda Jibril tu. Dia pun ambil. Maka benda tu hak dia buat lembu, dah pergi duduk, dah boleh kecek depan Bani Israel. Maka dia suruh Bani Israel sembah lembu tu. Jadi ayat Al-Quran yang menyatakan tentang kisah Nabi Musa dengan As-Samiri tadi. Di mana As-Samiri menipu Bani Israel. Asalnya Bani Israel tu molek-molek duduk beriman dengan Allah, tiba-tiba ikut Samiri. Sebab apa? Tengok lembu boleh kecek. Yang disebabkan oleh sihir As-Samiri tadi. Macam mana dia buat sihir dia ambil jejak daripada kuda Jibril. Tu menurut setengah pendapat ulama. Jadi saya baca di sini, yang saya dapat fahami bahawa inilah yang didapati daripada pendapat ulama tersebut. Dan hadis daripada Sahih Bukhari telah menceritakan kepada kami Abdullah dari Yunus, dari Az-Zuhri, dari Salim, bahawa Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di hadapan orang ramai, lalu memuji dan menyanjung Allah sebagaimana biasanya. Kemudian beliau menyebut-nyebut Dajjal. Sungguh aku memperingatkan kamu semua agar berhati-hati terhadap Dajjal. Setiap Nabi pasti memperingatkan kaumnya tentang Dajjal. Tetap Nabi Nuh telah memperingatkan kaumnya. Akan tetapi akan kuberitakan kepada kamu semua tentang Dajjal yang belum pernah diberitahukan oleh seorang Nabi pun kepada kaumnya. Kamu semua harus tahu bahawa Dajjal buta sebelah matanya dan bahawa Allah tidak buta sebelah matanya. Itu hadis
daripada Sahih Bukhari mengenai Dajjal. Jadi sebab apa dinamakan As-Samiri tadi? Sebab As-Samiri itu berasal daripada negeri yang bernama Samirah menurut kajian lah. Setengah ulama kata As-Samiri itu berasal daripada negeri As-Samirah yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana penduduk-penduduk dia ingkar kepada Allah dan tidak mahu beriman dan melakukan maksiat kepada Allah. Jadi yang selamat daripada bala tersebut ialah seorang anak kecil yang dinamakan As-Samiri. Itu menurut pendapat beberapa pengkaji dan juga daripada riwayat hadis daripada setengah-setengah ulama. Jadi pendapat mengatakan Dajjal itu sudah lama wujud. Boleh jadi kemungkinan besarnya tidak mustahil. Kalau kata As-Samiri itu Dajjal, maka tidak mustahil lah. Kerana ada hadis berkenaan dengan itu. Wallahu alam. Jadi saya rujuk buku dan kitab dan bukan pendapat saya sendiri. Dan apa yang saya boleh faham daripada perkara-perkara yang kita bincangkan tersebut menunjukkan bahawa kewujudan Dajjal memang sudah amat membahayakan kita kerana kita berada pada akhir zaman. Sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang betul itu datang daripada Allah dan salah itu daripada diri sendiri, dan saya merujuk pada kitab. Jikalau betullah kitab itu, maka betullah saya. Jikalau sekiranya salah kitab itu, maka salahlah saya. Al-ilmu fis sudur ulama. Al-ilmu fis sutur saya. Yani saya merujuk kepada ilmu daripada kitab, dan ulama sudah tentunya merujuk kepada ilmu di dadanya. Wallahu a'lam bissawab.